Terakhir. Saya nak tanya satu soalannya. Berkenaan dengan metod. Tanya siapa Ya. Okey. Metod yang Ustaz bawa banyak menghantam Ibnu Arabi. Ya. Sedangkan setahu saya penderaan ulama ni ada 3. Ada yang menyokong, ada yang menentang dan ada yang tawakuf. Betul. Bagi yang menyokong, dia tak pernah pun kata Ibnu Arabi ini membawa konsep al-hulul. Al-hulul itulah yang dimaksudkan dengan falsafah daripada Hindu. Sedangkan maksud Ibnu Arabinya lain daripada konsep al-hulul. Sebagai contoh ya, kita tengok Imam Jalaluddin As-Sayuti. Dia ada kitab Tanbihu Al-Ghabi bi Tabarri'ah tak? Ibnu Arabi. Ini juga kitab yang masyhur. Contoh lain macam Imam Abdul Wahab Asy'arani, yang mana dia ada banyak kitab yang membela berkenaan Ibnu Arabi. Jadi bagi saya tak adil lah bagi ustaz hanya menentang Ibnu Arabi, sedangkan banyak lagi ulama yang menyokong dan juga tawakuf terhadap dia. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ini mungkin kali ke-50 lah saya dengar kritikan ataupun pembetulan seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini muhasabah untuk saya. Baik. Ada 3 pandangan. Tawakuf, dia wali paling besar, dia kafir paling dahsyat sekali di kalangan ulama. Soalannya di sini, bolehkah ketiga-tiga pandangan itu diharmonikan? Ada yang kata pandangan yang pertama tu tawakuf itulah gaya yang mengharmonikan. Baik. Kalau jujur bertawakuf, tolak semua kitab-kitab beliau. Jangan guna, jangan pakai, jangan baca, jangan cakap ya dan tidak. Itu tawakuf yang sebenar-benar tawakuf. Tapi hari ini bila sebut tawakuf, tak, tapi dia Syekhul Akbar. Itu bukan tawakuf. Itu sudah mengambil pendirian. Betul ke kita tawakuf? Kalau tawakuf, jangan sebut tentang Ibn Arabi, jangan baca teori-teori dia, jangan belajar dan jangan panggil dia Syekhul Akbar. Kalau setuju, saya tak ada masalah dengan pendirian tersebut. Kita pergi kepada 2 pendirian yang kemudian. Dia Syekhul Akbar ataupun dia Batini Akfar, yang dikatakan oleh orang-orang seperti Al-Is bin Abdus Salam. Okay? Begitu juga dikritik keras oleh Syekh Mustafa Sabri, oleh Mullah Ali Al-Qari. Ulama-ulama kelas pertama, bukan ulama-ulama kelas kedua. Al-Hafiz Al-Iraqi mengkafirkan terus. Ramai. Ala Al-Bukhari. Al-Ala Al-Bukhari ni murid kepada Taftazani, tulis satu kitab mengkufurkan terus. Dia kata dia ni Ibn Arabi ni makan ganja dan sebagainya. Baik. Bila ada 2 pandangan yang bertentangan dan kita tak mau tawakuf, kita kena lihat hujahan kedua-dua belah pihak. Kita kena adil dan lihat kedua-dua belah pihak. Setuju? Siapa di sini yang boleh yakinkan saya Imam Suyuti pernah belajar akidah Hindu? Siapa yang boleh yakinkan saya ulama-ulama yang pertahankan Ibnu Arabi, khususnya di tanah Melayu ini, mereka belajar tentang Neoplatonism. Ini kritikan Prof. Abdul Fattah Harun. Dia kata ulama Melayu yang menerima wahdatul wujud ni kebanyakannya bukan pakar ilmu falsafah barat. Jadi mereka tidak nampak persamaan. Siapa yang belajar falsafah barat, siapa yang belajar tentang akidah agama-agama lain, Hindu dan sebagainya, dia akan nampak sebenarnya akidah Ibn Arabi bukan hulul, bukan ittihad, tetapi wahdah. Dan itulah akidah Hindu yang sebenar. Hindu tak kata Tuhan meresap masuk dalam badan. Hindu tak cakap benda tu. Dan Hindu pun tak kata Tuhan bersatu dengan manusia. Dia tak cakap. Itu salah faham kita. Tapi Hindu berpegang kepada wahdah. Wahdah tu apa? Yang ada hanya Brahma. Kita ni semua Atman. Roh-roh yang terpisah daripada Brahma itu, yang boleh kembali kepada Brahma. Itu dia panggil sebagai moksha, fana. Lebur diri bersatu kembali. Greek panggil henosis. Buat riadah ruhiyah, diri lebur kembali. Kerana yang ada hanya satu. Dia bukan ittihad, bukan hulul, saya ulang lagi sekali. Jadi ulama yang berkritik Ibn Arabi, mereka bukan salah faham. Mereka faham betul akidah dia. Dan rumusan mereka adalah, ini akidah Neoplatonism, ini akidah Hindu, dan kalau siapa nak buat perbandingan, bandinglah akidah Hindu dengan akidah Neoplatonism. Awak akan lihat semua syarat, semua rukun yang ada dalam kitab Ibn Arabi. Sehinggalah ke tahap Ibn Arabi memandang enteng
kepada penyembahan berhala. Memandang enteng. Dia kritik penyembah berhala di kalangan umat Nabi Nuh. Dia juga kritik Nabi Nuh. Dia kata Nabi Nuh tak sampaikan betul-betul, umat dia pun sembah hanya satu penjelmaan Tuhan. Sepatutnya umat Nabi Nuh kata semua Tuhan, jangan hanya ambil patung sembah. Nabi Nuh pula, dia terlalu mentanzih Tuhan. Sepatutnya dia kena tasbihkan juga. Nampak? Dia salahkan dua-dua sekali. Ini ada dalam Fususul Hikam. Kita boleh terima akidah seperti ini? Nabi Nuh tak betul sepenuhnya. Kaum musyrikin zaman Nabi Nuh pun tak betul sepenuhnya. Ini akidah apa ni sebenarnya? Saya boleh bawa terlalu banyak. Jadi bukan hulul. Jadi anda salah faham tentang fahaman saya. Bukan itu yang saya faham. Saya berpegang akidah wahdah. Syekh Mustafa Sabri kata akidah itu lebih teruk daripada itihad dan hulul sebenarnya. Kerana ia tidak mengiktiraf adanya dua daripada awal. Daripada awal yang ada hanya satu, yang satu itu bertajalli, menjelma menjadi perkara-perkara yang berbeza-beza. Bukan ada dua, ada satu saja. Awal satu, tengah satu, hujung satu. Tak pernah ada lebih daripada satu. Jadi kita ni semua hanyalah penjelmaan yang satu, yang esa. Itulah akidah Hinduism. Background saya, background akidah dan falsafah. Kami belajar akidah Hindu. Sama, memang itu. Dan Hindu pun ada martabat kewujudan juga. Martabat 7 pun dia ada juga. Yahudi ada martabat 10, Sefirah. Nabi ada ajar ke martabat kewujudan ni? Al-Quran ada ajar ke martabat kewujudan ni? Mana dia dapat? Plotinus pun ada martabat kewujudan yang sebiji dengan martabat 7. Sebiji. Ini perbincangan lah. I consider you punya point of view. Saya masih dalam keadaan muhasabah. Betul ke apa yang saya buat? Dan kita tak boleh nak gabungkan dua pandangan. Tak boleh. Satu kata wali besar, satu itu. Kalau gabungkan dua-dua, akal kita kena shutdown. Tak boleh. Salah satu mesti betul. Tak boleh dua-dua betul. Impossible. Wallahu a'lam bishawab.